Selamat pagi saudara-saudari, kita bertemu lagi dalam Mazmur, renungan dari Mazmur. Ini Mazmur yang kedua. Biar kita bacakan dulu Mazmur 2. Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan yang diurapinya. Marilah kita memutuskan pelenggu-pelenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Dia yang bersemayam di syurga tertawa, Tuhan mengolok-ngolok mereka. Maka berkatalah dia kepada mereka dalam bukangnya, yang mengejutkan mereka dalam kehangatan amarahnya. Akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Dia berkata kepadaku, anakku, engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu, menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Engkau akan meremukkan mereka dengan kada besi, memecahkan mereka seperti tempika tukang periuk. Oleh sebab itu, hai raja-raja, bertindaklah bijaksana, terimalah pengajaran, hai para hakim dunia. Beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan kementah, supaya dia jangan mukah dan kamu binasa di jalan. Sebab mudah sekali mukanya menyala. Berbahagialah semua orang yang melindung padanya. Ini satu Mazmur yang melihat bahawa seorang raja telah diurapi oleh Allah. Ya, memang dari secara politik kita boleh lihat bangsa-bangsa ini, raja-raja dunia cuba menentang kepada Tuhan, cuba menhad ataupun memberontak atas kuasanya Tuhan. Tapi yang sememangnya di sini mengatakan dia mengolok-ngolok mereka. Maksudnya Tuhan ketawa seperti seorang yang sedang dia mungkin menyirami kebunnya, dan waktu di mana matahari hampir terbenam, dia cuba gunakan air yang dia ada untuk padamkan kehangatan matahari. Tapi waktu dia buat begitu, dia pun ketawa juga. Bayangkan kalau ini yang menjadi tajuk utama di surah kabar. Seorang cuba gunakan air untuk memadamkan kehangatan ataupun kepanasan matahari. Bukankah itu kadang-kadang yang kita buat terhadap Tuhan? Kita cuba menentang, kita cuba memberontak atas kuasanya Tuhan. Kita cuba mencabar siapa yang berkuasa. Tapi Tuhan katakan, aku yang memberikan rajaku, aku yang telah mengurapi rajaku, dialah yang akan menjadi raja pilihannya. Jadi hari ini kita boleh tahu bahawa inilah Tuhan Yesus. Macam mana dunia cuba menentang, memberontak atas kuasanya Allah. Tapi akhirnya kita boleh tahu siapakah Raja sekala Raja, siapakah Tuhan sekala Tuhan. Yesus Kristus yang menjadi pelindung bagi kita. Itulah ayat terakhir dia katakan, berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Kalau kita dapat bersandar dan serahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus, kita adalah dalam keadaan yang selamat. Apakah kuasa dalam duniawi ini, raja-raja dunia? Ya, ada yang hebat, tapi juga mereka binasa. Ada yang memang jahat, dia pun binasa. Akhirnya siapa yang kekal untuk selama-lamanya adalah Tuhan Yesus. Hanya jadikan Tuhan Yesus sebagai Raja atau Tuan kepada hidup kita, kita boleh lihat bahawa orang itu akan menjadi orang yang berbahagia. Sebab dia telah mencari dan dapat perlindungan daripada Tuhan.
Jadi kita lihat dari Mazmur kedua ini, apa saja yang cuba dunia menggunakan untuk memberontak terhadap Tuhan. Jangan-jangan Tuhan kalau mukanya tersebar dan dicurahkan, bangsa itu kita boleh lihat dia akan menerima padanya. Ya, jangan sekali-sekali kita cuba untuk buat demikian. Kita berdoa, kita berdoa untuk negara kita, di mana kita sentiasa akan menjadi negara ataupun bangsa yang takut kepada Tuhan. Itu sangat penting. Apa saja, siapa-siapa yang berada di yang mempunyai kuasa atau pemerintah itu, kita harus berdoa supaya mereka juga adanya hati yang takut kepada Tuhan. Inilah yang akan membuat negara berbahagia. Ini musim-musimnya kita boleh lihat dan menonton banyak video-video dari YouTube lah, dari TV lah, yang cuba meluahkan ataupun memberikan perasaan patriotik mereka kepada Tuhan, kepada negara ini. Mereka sentiasa bercakap perpaduan, kesatuan, apa saja memori yang bagus, sebab kadang-kadang makanan memberi memori yang bagus. Apa saja kita mendengar memang sangat-sangat orang bilang sedap, orang bilang sangat nyaman kalau kita dengar ada video-video begitu. Memang bagus sekali. Tapi apa yang memang melihat kalau negara ini diberkati, apapun siapa saja yang tinggal di negara itu berbahagia, takut kepada Allah, takut kepada Tuhan, sangat penting. Seperti ayat 11 katakan, beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan jumlah kakinya dengan kemendah. Hanya bangsa ataupun negara yang takut kepada Tuhan, bukannya takut dia buat sesuatu yang jahat ke apa. Takut adalah seperti menghormati. Kita sentiasa akan mengingat apakah prinsip, apakah dasar, apakah SOP daripada Tuhan untuk kehidupan ini. Kalau kita menjaga itu, pasti Malaysia akan diberkati. Amin. Jadi saya mendorong kita semua, mulai daripada orang yang percaya, kita akan buat demikian supaya kita mengakui dan biarlah Yesus yang bertakhta dalam kehidupan kita. Kita juga dalam musim ini terus berdoa untuk negara, supaya negara ini akan melihat adanya raja yang diurapi oleh Tuhan, seperti yang dialami oleh orang Israel waktu itu. Hari ini bolehkah kita berdoa bahwa Yesus yang bertakhta? Amin. Ini secara rohani saya percaya ia akan memberi satu tempat perlindungan kepada orang yang percaya kepada dia. Itulah kita akan mengelakkan bahawa adanya muka daripada Tuhan, tetapi kita melihat bahawa orang yang demikian akan berbahagia sebab dia yang dapat berlindung di bawah jagaan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati hari baru. Kita terus menjadi orang yang percaya, yang terus mengkongsikan kepercayaan iman kita kepada orang lain, dan juga waktu yang sama marilah kita terus beribadah kepada Tuhan dan juga melihat firman-Nya dan mengaplikasikan firman-Nya dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkati.